وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Tajuk dia hari ni perbezaan antara nahwu dan saraf. Ya, itu. Dia punya, kita nak clarify apa itu sebenarnya nahwu dan saraf berasaskan kepada ayat yang saya beri ni. Jadi tuan-tuan, ya letak ni di depan. Okay. Ini adalah ayat larang. Ayat larangan. Tuan-tuan tulis ya, ayat larangan. Dia ada ayat suruhan. Jadi ayat ini ayat larangan berasaskan pada kalimah-kalimah wala tu, talbisu. Ya. Lepas tu lima talbisu. Okey, di bawah tu kan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan yang kedua tu surah Imran ayat 71. Okey. Okey. Boleh saya salin je? Okey. Tajuk yang pertama, ilmu saraf. Tuan-tuan salin ya. Ini rencana, ilmu saraf. Okay. Ilmu saraf, baris kedua, ilmu saraf dari segi bahasa, ialah pertukaran, pecahan, cantuman, ya, pertukaran, pecahan dan cantuman. Ya, itu artinya saraf. Ya, dalam buku-buku bahasa Inggeris dia kata changes, pertukaran. Ulang balik. Ya, ilmu saraf ialah ilmu dari segi bahasa, ialah ilmu yang berkaitan dengan pertukaran, pecahan dan cantuman. Okay. Okay. Sebagai contoh, lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama ya. Sebagai contoh, ayat yang pertama. Ya, perkataan wala talbisu. Wala talbisu. Artinya dia mencantumkan la, wa, la dan talbisu. Itu sebenarnya cantuman. Wa, la dan talbisu. Jadi dia mencantumkan tiga perkataan itu menjadi satu, kita kata phrase. Ya, itu cantuman. Jadi saraf mencantumkan itulah supaya dia mengeluarkan makna yang betul. Ya, wa, la, talbisu. Tuan-tuan, itu saraf mencantumkan. Dari segi bahasa, ilmu saraf iaitu ilmu mencantumkan perkataan-perkataan menjadi ayat. Macam wa campur dengan la, campur dengan talbisu. Itu meletakkan wa, la, talbisu tu, artinya itu saraf, bukan nahwu. Itu saraf. Ya, supaya dia memberi makna yang betul. Ya, tuan-tuan faham? Meletak, menyusun kalimah. Tapi kita mesti ingat, yang menyusun dalam Al-Quran ini bukan manusia, tetapi Allah. Tentulah maha sempurna. Jadi saraf mengkaji. Itu dia. Okey. Wa, la, talbisu tu tuan-tuan, dia mencantum perkataan dengan perkataan. Ya. Ya, percantuman ni tuan-tuan lihat. Mencantum perkataan dengan
perkataan. Tuan-tuan salin ya. Ini saraf. Artinya cantum. Waw campur dengan la, campur dengan tal, bisu. Wa, la, tal, bisu, al-haqqa. Haqqa. Kalau tak kena susun, ayat ini bila dibaca tak faham. Macam kita dalam bahasa Melayu, nasi makan, ya, kari meja atas. Itu orang saraf akan mengambil, ya, dia makan nasi lauk kari di atas meja. Jadi ayat itu boleh difahami. Itu kerja saraf. Okay. Boleh? Mencantum perkataan dengan perkataan. Di bawah tajuk dari segi bahasa. Okay. Jadi tuan-tuan faham tak saraf? Boleh? Sekarang ni kita pergi pada makna yang kedua. Dua. Okay. Di bawah tajuk bahasa. Mencantumkan fi'il dengan dhamir. Itu kerja saraf. Ya. Mencantumkan fi'il, tak kira sama ada madi mudhari' amar dengan dhamir. Seperti tuan-tuan kata akala campur dengan ana, dia jadi akal tu. Apa makna akalah? Saya kan? Ya, saya. Jadi percantuman ini artinya saraf. Saraf. Akal tu sebenarnya dua perkataan. Saya telah makan. Ini cantum. Ini cantum. Kalau pecah, ini dia pecah. Orang belajar saraf, dia akan tahu bahawasanya akal tu ini adalah akalah campur dengan ana. Boleh? Ini kerja saraf. Ada masa kita kena hurai, kita kena pecahkan dia. Ada masa kita baca dah tetap. Okey? Kenapa kita pecahkan dia? Kita pecahkan dia kerana kita nak tahu ana tu jadi apa? Ana tu jadi fa'il dalam ayat. Okey, boleh? Mencantum, memecahkan, mencantum, memecahkan. Itu ayat. Ya. Dari segi istilah iaitu tuan-tuan, nombor satu dari segi bahasa, nombor dua dari segi istilah. Saraf ialah perbahasan. Dari segi istilah, saraf ialah perbahasan bahagian kalimah di dalam Al-Quran. Dari segi istilah ialah saraf membincangkan perbahasan bahagian kalimah di dalam Al-Quran. Ya, bahagian kalimah di dalam Al-Quran serta perubahan bentuknya untuk menghasilkan ayat yang sempurna, dan bermakna, serta untuk menghasilkan ayat sempurna dan bermakna serta mencapai kehendak penuturnya. Jadi dalam Al-Quran ni penuturnya ialah Allah. Tak dapat? Ya? Ya.
Menghasilkan boleh. Dari segi istilah ialah perbahasan bahagian-bahagian kalimah di dalam Al-Quran serta perubahan bentuknya untuk menghasilkan ayat yang sempurna dan bermakna serta mencapai kehendak penuturnya. Dalam kurungan penuturnya. Penuturnya maknanya dalam Quran ni Allah lah kan? Boleh? Penuturnya. Ya, tuan-tuan, dari segi istilah kita membincangkan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam kalimah Al-Quran. Ya, supaya ia sempurna, ayat itu sempurna dan bermakna, tidak salah serta sesuai seperti mana kehendak penuturnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, yang membuat ni adalah Allah. Jadi saraf sebenarnya mengkaji itulah sebagai contoh. Okey, jadi tuan-tuan, di bawah istilah ni contohnya kita buat pelan-pelan ya tuan-tuan ya. Jangan gopoh-gopoh. Sebagai contoh. Okey. Contoh istilah tadi. Okey, kita ambil Al-Quran ya. Paling mudah sekali kita kata ya. Qul huwallahu ahadun. Ini ayat pertama dalam surah Al-Ikhlas. Okey. Dari segi istilah bermakna ayat ini ya, setiap perkataan dalam ayat ini adalah kita kata selari. Sama dari segi domirnya. Sama dari segi khabarnya. Sebagai contoh, kita kata oleh wahai Muhammad, Tuhan kata, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku bahawasanya huwa. Siapa dia huwa? Huwa ni berapa? Ramai ke tidak? Ramai. Huwa ahad. Huwa Allah. Allah ni kata nama huwa, dan dia adalah ahad. Satu. Maknanya ini satu, ini satu, ini satu. Jadi kita kata dari segi istilah membincangkan keserasian setiap kalimah dalam ayat Al-Quran. Ataupun kita kata the law of agreement. Agree. Kalau ayat ini tak betul, dia kata kul humullahu ahad. Itu minta maaf. Kul hum itu mereka itu, sedangkan Allah itu satu. Itu salah. Ya, ayat Quran tak mungkin begitu. Ayat Quran tak mungkin salah. Jadi ini dikata keserasian, membincangkan tentang keserasian perkataan-perkataan yang Allah guna dalam ini, kerja saraf. Ya, kerja saraf. Ya. Jadi ayat turun dulu, saraf kaji kemudian. Maknanya saraf ni membincangkan susunan kalimah supaya betul. Ya. Di mana domirnya, kalau domainnya satu, dia satu, ya. Saya bagi lagi satu contoh yang biasa, yang mudah selain dari Al-Quran. Ya. Kalau kita kata ya, Aliyun. Ali itu muallimun. Ali seorang, muallim seorang. Betul tak? Okey. Ini sarafnya betul. Kalau kita kata Aliyah ni, dua orang Ali itu, dia mesti muallimani. Dua-dua guru. Kalau dia kata Aliyuna, itu semua yang nama Ali itu muallimun.
salah. Sebab ahli ramai, guru seorang. Tu semua ahli tu, tapi seorang jadi guru, itu salah. Mana dari segi sarah tak betul. Ya, itu sarah tak betul. Itu tidak boleh difahami. Okey, maknanya tidak ada makna. Ayat ini tidak bermakna. Doesn't give any meaning. Ya, dia kata. Yang ketiga, jadi saya harap datuk-datuk, tuan-tuan dan puan boleh terang balik what is actually saraf. Ya. Yang ketiga, saraf, okey, membincangkan bahagian-bahagian, ya, saraf membincangkan bahagian-bahagian perkataan dalam Al-Quran. Saraf membincangkan bahagian-bahagian Al-Quran dalam bahagian-bahagian perkataan dalam Al-Quran dan berupaya memberi nama setiap perkataan yang dibaca. Dia boleh analisa dalam Al-Quran tu, ya, nama apa perkataan tu, ya. Okey, tuan-tuan boleh membincangkan bahagian-bahagian perkataan dalam Al-Quran. Jangan lupa tuan-tuan, Al-Quran hanya ada 3 bahagian perkataan saja, 3 jenis saja, iaitu isim, fa'il, haraf. Bila kita mampu menamakan 3 jenis perkataan tu, maka itulah dia saraf. Okey. Jadi di bawah tajuk yang ketiga ni saya bagi contoh. Yang ketiga, mampu menamakan, ya, bahagian-bahagian perkataan yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ya, contoh. Ini yang ketiga, ya, contoh. Contoh yang ketiga, okey. Kita ambil perkataan yang paling mudah sekali, ya. Okey. Alhamdu ini isim. Ya, kita tahu isim. Boleh tahu tu isim sebab dia ada alif lam. Okey. Lillahi ini li haraf. Li hani isim. Isim, ya. Isim. Okey, sebagai contoh, ya. Rabbi ini isim. Al-alamin ini isim. Jadi kita mampu menandakan, kita mampu kenal setiap 3 jenis perkataan dalam apa juga pun bentuk dia. Itu nama dia di bawah tajuk ketiga. Mampu menamakan setiap bahagian dalam kalimah Al-Quran. Jadi kalimah Al-Quran ada mengandungi 3 bahagian atau 3 jenis sahaja. Dan dalam buku saraf dia kata 3 bahagian. Jadi Al-Quran ada 3 bahagian. Masalah kita sekarang ni term banyak. Kita nak pakai bahagian ke nak pakai 3 jenis perkataan? Sama saja. Okey. Okey, tuan-tuan. Kita lihat pula perkataan ihdi. Nah, ihdi fa'il. Okey. Na isim dhamir. Itu saraf. Kena dulu. Dia jadi apa dalam ayat kemudian. Itu kerja nahu. Sekarang kita kenal dulu. Jangan kita tak kenal ihdi. Kita kenal ihdi. Ya, kenal, ya. Tuan-tuan. Okey. Kenal ihdi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga kita mengenal pasti bahagian-bahagian dalam isim. Jadi nak mengenal haraf, rasa saya dah susah, ada 80 semua. Nak mengenal fa'il pun bukan senang juga. Kalau belajar 50 kali itu baru asas baru. Nak mengenal isim yang 22 jenis pun bukan senang juga. Ini ingat, dalam saraf
Tidak ada langsung tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Tanda-tanda tak kenal dalam sorof. Setakat ni lagi. Ya. Kena huruf saja. Ya, kena huruf. Seawal-awal yang kita kenal, yang tadi tak sebut di sini, ni percantuman yang nombor 1 tadi, mencantum, ya, perkataan tu. Jadi kalau kita belajar sarah, alhamdu ni alif, lam, ha, mim, dal, campur. Ini juga saraf. Ini juga saraf. Tapi saya tak pergilah ke situ. Awal sangat kan? Tapi orang-orang baru masuk reverted Muslim ni, mana dia kena tahulah. Yang ketiga, ya. Yang keempat, asal usul perkataan. Asal usul perkataan. Setiap perkataan ada asal usulnya. Ya. Sebagai contoh, kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh. Setiap perkataan mengenal asal usul perkataan sama ada 3 huruf atau 4 huruf. Mengenal asal usul perkataan sama ada 3 huruf atau 4 huruf. Ya, dalam bahasa Arab ada 2 jenis perkataan yang dipanggil mujarrad, yang tetap. Satu 3 huruf, yang kedua 4 huruf. 3 huruf tu seperti akala, ya, fa'ala. 3 huruf tak? 3. Yang 4 huruf tu seperti fa'lala. Fa'lala ada 4 huruf. Dia tak ada 3 huruf, dia asal 4 huruf. Jadi banyaklah perkataan di bawah pattern fa'lala tu. Tapi fa'lala tu pattern saja. Banyak perkataan tu. Ya, hari ni jangan tahu lagi. Ingat, ada 2 jenis huruf. Satu 3 huruf. Yang kedua 4 huruf. 3 huruf nama dia sulasi. Ingat. 4 huruf nama dia rubai. Kalau khumasi sudasi dia tambah. Tapi yang asalnya ada 3 huruf, ada 4 huruf. Ya, 3 huruf tu memang kita kata mujarrad. Mujarrad itu maknanya just 3 only. Kalau nak tambah, dia jadi mazid, jadi tambah. Jadi yang asal ada 3 huruf, ada 4 huruf. Jadi mengenali mana 3 huruf, mana 4 huruf. Itu di bawah yang keempat. Ya. Okey. Mengenali perkataan sama ada sulasi atau rubai. Ya. Tuan-tuan dan puan, sulasi contohnya fa'ala. Rubai contohnya fa'lala. Okey. 4 tak? Kata fa'lala ni tu. Ini fa'lala ni asal dia rubai, tak ada tambah. Tak ada tambah. Tak ada tambah. Asal fa'lala tu asal. Macam ni asal dia fa'ala. Ya. Ya. Kalau kita tengok perkataan akala, sama tak dengan fa'ala? Sama kan? Akala. Satu lagi perkataan dia panggil dahraja. Dahraja. Dahraja ni sama dengan fa'lala, 4 huruf. Dahraja tak ada 3 huruf, 4 huruf. Okey, akala adalah 3 huruf, tapi boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6. Okey, okey, dengan tambah. Ingat tu? Ingat ni je. Yang keempat ni mengenali sama ada dia sulasi atau rubai. Okey. Okey. Sebagai contoh dalam ayat ini, tuan-tuan, dalam ayat ini contoh perkara nombor 4. Okey, dalam ayat ini. Okey. Perkara nombor 4, contoh saya ambil dari ayat ni. Perkataan talbisu. Okey, nampak tak talbisu? Talbisu tu artinya jangan kamu menukar, jangan kamu memakai. Talbisu. Okey, bila kita belajar sorof, tuan-tuan puan, bila kita belajar sorof, kita jumpa perkataan talbisu tu,
kita kena kembalikan kepada root asal dia. Ya, asal dia sama ada 3 atau 4. Okey? Talbisu. 3 atau 4. Kalau 3 sulasi, kalau 4 nama dia rubai. Itu dia yang asal dalam Al-Quran. Sulasi atau rubai. Kalau ada lebih daripada 4-5 huruf tu, itu tambahan, dia panggil mazid. Dia panggil mazid. Ini yang asal. Ya, asal, yang asal ni. Dia bawa tajuk nombor 4. Okey. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan talbisu, kita kena keluarkan dia root dia. Root dia labisa. Itu maksud dia, saraf. Mengeluarkan asal dia. Asal dia labisa 3 huruf. Labisa tidak ada 4 huruf. 3 huruf. Daripada mana nak tahu? Dari ayat-ayat lain dalam Al-Quran ada menyebut perkataan labisa. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata la talbisu. Boleh? Okey. Okey. Umpamanya perkataan yang kedua, tuan-tuan. Taktumu. Maknanya jangan kamu sembunyikan. Taktumu, jangan sembunyikan. Kita keluarkan root taktumu. Root taktumu adalah ka, ta, ma. 3 huruf. Kata ma ni maknanya sembunyi. 3 huruf. Jadi kita bila belajar saraf, kita tahu talbisu, taktumu adalah perkataan 3 huruf. Okey? Yang kelima, saraf juga membincangkan tentang wazan. Tahu tak wazan? Atau neraca perkataan. Saraf juga membincangkan tentang neraca perkataan. Bila kita jumpa setiap perkataan perbuatan, kita nak tahu dia wazan mana. Ingat, kita telah belajar dulu ada 3 wazan. 1 fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Ingat, wazan dia fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Kalau macam tu fa'ula. Kalau macam ni fa'ila. Kalau macam tu fa'ala. Ingat tak? Ingat lagi tak? Ingat? Tak apa, lupa tak apa. Tapi pernah dengar tak wazan? Itulah maksud saya. Lupa tak apa. Sebab kalau kita nak ingat semua susah. Okay. Jadi perkara yang kelima ini, saraf membantu kita mengenali wazan setiap perkataan. Ya, macam ni sulasi, rubai. Macam talbisu ni wazan dia labisa, fa'ila. Boleh? Jadi ini taktumuna, katama, fa'ala. Boleh? Itu wazan ya. Wazan ni neraca. Sebab setiap perkataan dalam bahasa Arab dia ada neraca timbangan dia. Saya sebut balik dia punya neraca tu. Ada 3 saja neraca. Tapi daripada 3 neraca dia menghasilkan 6 bab. 6 bab. Okey. Salin balik jangan ke mana-mana. Okey. Okey. Jadi happy nampak ni? Okey. Perkara nombor 5 kita kata neraca ataupun wazan. Tuan-tuan wazan ya, sebagai contoh. Dalam apa juga perbuatan dalam Al-Quran, kata perbuatan ataupun kata fi'il, dia ada 3 wazan. Ya, wazan dia berasal daripada sulasi. Ingat sulasi. Ya, dia menggunakan pattern fa'ala. 1 fa'ala, 2 fa'ila, 3 fa'ula. Ini nama dia wazan. Wazan ini tuan-tuan, isim dia mizan. Apa ni mizan?
Neraca timbangan. Ya, mizan. Fa'il dia wazana. Wazan. Ini neraca timbangan. Wazan ada 3 saja. Ingat. Tetapi daripada wazan ini dia akan mengeluarkan bab. Kerana setiap wazan berbeza bab. Fa'ala dia menghasilkan satu yaf'ulu. Yang kedua yaf'alu. Yang ketiga yaf'ilu. Beza dia satu saja, iaitu ain. Ada ain. Ya. Ain. Yang ini ain. Jadi ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Yang ini ada 2, fa'ila, yaf'alu. Yang ini fa'ila, yaf'ilu. Ini fa'ula satu saja, yaf'ulu. Jadi senang saja tuan-tuan. Ini adalah 4, 5, 6 bab. 6 bab. Bab ini asal dari wazan. Kenapa ada berbab-bab ni? Inilah salah satu kaedah bagaimana Allah nak menjaga kalimah dia. Supaya kalimah dia tu tak boleh ditukar-tukarkan. Ya, kalau dia kata ini nak pakai wazan 1 bab 1, dia akan pakai wazan 1 bab 1. Kalau dia kata nak pakai wazan 2 bab 4, dia pakai wazan bab 4. Saya bagi satu contoh, boleh? Okey. Sebelum itu rehat seminit. Salin, Tuan Salin. Ada berapa wazan semua? 3. Wazan pertama fa'ala, ada 3 bab. Okey. Wazan kedua ada 2 bab. Wazan ketiga ada 1 bab sahaja. Jadi tuan-tuan, bila jumpa perkataan bahasa Arab yaf'ulu yang ke-6 tu, tuan-tuan tak boleh kata dia bab 1, kecuali kita kembalikan dia kepada madi. Boleh? Boleh tak? Sebagai contoh dalam Quran kita jumpa perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul tak? Hasanah tu isim. Ni. Hasanatan. Kita nak tahu dia ni dari bab mana? Ya, kita kena kembalikan kepada fa'il madi dia. Fa'il madi hasanah ni tak boleh cari daripada lain, daripada Quran. Daripada Quran dia akan kata sunah. Hasunah ni hasunat mustaqarrun wa muqamah. Ada tak ayat tu? Dalam Quran kan? Jadi bila dia ni daripada pattern 3, maka dengan sendirinya dia bab berapa? Dia bab 6. Bila hasuna, fa'il mudhari' dia yahsunu. Okey? Dengan sendirinya. Sebab apa? Bab 6 ini mestilah dia punya 3 huruf dia, ain dia baris depan. Ya? Yes. Bab ini hanya dapat kita lihat Tuan Haji melalui fi'il mudhari'. Fi'il madi tak nampak bab lagi. Wazan itu untuk menentukan dia punya bab. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan tengok ayat ni. Wala talbisu. Ayat ni. Wala talbisu. Okey. Ni. Wala talbisu. Wala talbisu. Okey. Talbisu ni tuan-tuan, kita nak cari root dia. Root dia fa'ala ke fa'ila ke fa'ula. Kita tak boleh cari melainkan lagi dalam Al-Quran juga. Dalam Al-Quran cari ayat-ayat yang ada fi'il madi. Jadi dalam Al-Quran fi'il madi talbisu ni la bi sa.
Itulah dia belajar saraf. Itu satu soalan yang biasa orang tanya. Macam mana Ustaz? Kalau tanya lebih lagi, tanya Jibril. Pasal Jibril yang bawah. Ada seorang pelajar saya, dia kata, Ustaz, suami saya tak ada di rumah Ustaz. Malam tu saya tidur awal, saya bangun tidur tengok ada orang jubah putih lagi situ, ikut pintu. Dia pun tengok lagi sini pula. Dia tengok situ, ke Jibril Ustaz? Dia kata, ke Jibril Ustaz? Pasal baru cerita pasal Jibril kan. Saya tak tahu, mungkin Jibril duk bercakap pasal Jibril sangat. Jadi Tuan Haji, jangan risau. Perkataan talbisu, kita tahu talbisu, wala talbisu, ru' dia labisa, labisa, bisu. Kalau labisa, kita kata wazan 2. Okey? Kalau yalbisu, wazan bab 4 ke bab 5? Bab 5. Jadi perkataan yalbisu ni sebenarnya pattern wazan 2, babnya 5. Nak 5. Okey. Tengok dia perkataan hasanah, datangnya daripada perkataan apa tu ni, talbisu tadi. Kalau dalam noun dia kata apa tu, libas. Libasu ni maknanya pakaian. Ru' dia labisa, yalbisu. Jadi wazan kedua, bab ke 5. Tuan-tuan kena ingat, wazan ada 3, wazan 1 ada 3 bab, wazan 2 ada 2 bab, wazan ketiga ada 1 bab saja. Bunyi dia senang saja. O, a, i, u. Yang ini a, i, u. Senang je ingat. Yang ni baca ni dulu. O, a, i, u. A, i, u. Sama tak? Senang kan? Jadi tuan-tuan, wazan pertama O, A, I, O. Itu bab. Wazan pula A, I, U. Jadi balik rumah nanti A, I, U. O, A, I, U. Itulah kami belajar dulu masa nak periksa. Wih, pening kepala, memang betul. Jadi tuan-tuan, betapa besarnya rahmat Allah pada kita boleh belajar ni. Itu satu perjuangan yang bukan kecil. Ya. Hari ni pelajaran kita ni dirakamkan ni, seluruh dunia orang akan tengok ni. Indonesia, Korea Selatan semua, macam-macam, Rusia, Universiti Azhar tengok ni. Tuan-tuan tahu tak? Yang mana pelajar kita, orang Malaysia kata belajar. Ada seorang tu order kit banyak. Dia dah mengajar dah. Sedangkan dia baru tengok tak sampai 100 siri lagi. Dah boleh mengajar dah. Anak saya hantar kit banyak kali kan. Itu bagus kan. Okey, setakat ni boleh? Okey ni. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah baca tak perkataan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita ambil dulu al-yauma nakhtimu. Ni tuan-tuan. Ni nakhtimu. Dari segi saraf kita kenal ini fi'il sebab ada mula dengan nun. Ingat tak? Ya? Nakhtimu. Ni dah sini. Betul? Sini ke sini? Okey. Ni bab 3 ke bab 4? Okey. Sebab sama, ini nakhtimu, yaf'ilu dua sama.
Tapi kita nak nentukan sama ada bab 5 atau bab 3 sebab dia sama. Kita kena kembalikan kepada fi'il madi dia. Okey, boleh? Setuju? Fi'il madi khatama yakhtimu khatama. Tak? Ada orang tanya, ustaz, mana kita nak tahu fi'il madi khatama? Ya Allah, khatamallahu ala qulubihim. Semua bukti ada dalam Quran. Khatama yakhtimu, jadi khatama yakhtimu, jadi dia bab 3. Wazan 1, bab 3. Itu dia. Ini kerja saraf. Okey. 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 Tuan-tuan pernah tak baca ayat ni? Syahidallahu annahu. Pernah tak? Pernah kan? Syahidah kan? Syahidah. Itu dia dah kata syahidah. Ni syahidah. Syahidah ni fi'il madi, tuan-tuan. Syahidah fi'il madi. Wazan mana? Wazan 2. Okey. Wazan 2. Kita nak tahu wazan 2 ada 2 bab. Bab 4 dengan bab 5. Kita tidak boleh tahu sama ada dia bab 4 atau bab 5 kecuali kita mudaratkan dia. Cuba mudaratkan syahidah. Asyhadu. Asyhadu. Yashhadu. Tu tanda saya. Ingat fi'il mudhari' bila ada bila ada alif hamzah tu fi'il mudhari'. Jadi kita baca, ni tuan-tuan kita baca ni. Nampak tak? Asyhadu. Asyhadu. Jadi kalau asyhadu yang mana? 4. Jadi perkataan syahidah tu pattern 2 bab 4. Jadi tuan-tuan boleh faham tak apa maksud pattern tajuk yang kelima tadi? Okey ya. Okey. Itu kerja orang saraf. Ya. Ya. Nak rehat dulu. Nak minum air. Berat ni. Tuan Haji. Ya? Cuba tanya ustaz. Tak apa, insya-Allah bincang. Boleh bincang sama-sama. Jadi salah satu kerja saraf iaitu tajuk kelima ni kita nak bincang wazan, neraca. Setiap kalimah dalam Al-Quran ada neraca dia. Jadi ada 3 mizan, 3 wazan, 3 neraca. 1 fa'ala, fa'ila, fa'ula. Dan setiap neraca tu ada pula cabang-cabang dia iaitu bab. Okey, macam yang saya tulis tu. Okey. Yang ke-6. Saraf juga membicarakan ya, yang ke-6 ya. Membicarakan binaan perkataan. Saraf juga membicarakan tentang binaan perkataan. Okey, 2 titik. Sama ada madi. Madi ni mana past tense. Yang kedua mudhari', present tense. Dan yang ketiga amar. Ya, bila kita jumpa fi'il dalam Quran, kita kena tentukan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amar. Itu adalah kerja ahli saraf. Okey. Nampak raya benda tu je, tak jauh. Bila tuan-tuan baca di sini wala talbisu. Talbisu ni fi'il mudhari'. Dan kita kata fi'il nahi. Dia menentukan sama ada amar, nahi, nafi dan sebagainya. Itu di bawah tajuk yang ke-6. Ya. Jadi wala talbisu tu kan, kalau kita tak belajar nahwu saraf, kita tak tahu itu ayat larang. Jangan sekali-kali kamu menukarkan kebenaran ya dengan kebatilan. Ya. Sedangkan kamu menyembunyikan yang benar. Ya, kamu sendiri tahu. Itu haram kita menyembunyikan ya yang benar. Okey, itu dia.
Yang ketujuh, yang ketujuh, surah juga membicarakan perubahan kalimah Al-Quran yang disebabkan oleh amil, disebabkan oleh amilnya. Amil tu apa dia? Sekejap lagi. Jadi yang ketujuh ni akhir sekali, surah juga membicarakan tentang perubahan kalimah yang berlaku disebabkan ada amil depan dia. Amil tu ada orang yang depan dia yang mengubahkan dia. Sebagai contoh, alhamdu, bila ada inna jadi alhamda. Betul tak? Asy-syajaratu, bila ada min jadi minasy-syajarati. Itulah dia amil. Amil ni artinya haraf. Amil macam kutip zakat tu. Macam kutip zakat tu. Tapi yang itu dia tak masuk dalam Quran. Yang itu dia duduk di masjid je. Amil ni maknanya pekerja-pekerja yang menugaskan, menjadikan isim fa'il selepas dia berubah baris. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey. Sebagai contoh yang biasa kita dengar sebagai contoh. Tuan-tuan. Ismun dalam keadaan biasa dia mesti pada depan. Bila taruh B di belakang tu, dia jadi mi. Ini amil. Ismun jadi mi. Okay. Kita pergi umrah, haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Semua orang mengatakan innal hamda sebab alhamda telah dia jadi hamda sebab adanya amil. Adanya amil yang kita kata inna ini. Jadi amil itu ada mempunyai beberapa nama. Jangan fikir lagi pasal nama amil tu. Amil tu ada beberapa nama, ada 8 nama. Tengok dalam kit yang tuan-tuan ada. Kit itu ada amil-amil tu yang bertugas untuk menjadikan isim atau fa'il berubah. Okey? Kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh. Allah, rosak. Kita ambil satu contoh. Ini isim kan? Ini isim kan? Isim. Kita ambil fa'il. Ni yaf'ulu. Satu contoh fa'il. Yaf'ulu. Bila taruh lam, dia jadi lam yaf'ul, mati. Ini mati ni dipanggil sukun, jazam dipanggil. Nama dia jazam ataupun mati disebabkan ada amil yang bernama huruf jazam. Ada di situ huruf jazam tak? Nombor 1, nombor 2? Nombor 1. Lepas tu kita taruh pula lan. Dia akan jadi lan yaf ala. Lan ini huruf nasab. Yang nombor berapa? Nombor 3, nombor 4? Huruf nasab fa'il. Nombor 4. Ada berapa beradik? 6 tak? Ada 4 beradik. Betul. Lan ni ada 4 beradik. Jadi tuan-tuan, ini kerja saraf. Kalau ni tuan-tuan, perkataan taf'aluna, mereka semua lakukan. Bila taruh lan, dia punya buang nun ni ganti alif, jadi lan taf'alu. Dalam Quran, wa illam taf'alu walan taf'alu. Ini maksud dia jazam. Jazam ni mati dia buang nun ganti alif. Buang nun, cepat sebut, buang nun ganti alif. Ini masuk dengan fathah. Ini jazam dengan sukun. Ini tanda sukun pasal dia mufrad. Kalau dia jamak,
dia buang nun tapi ganti alif. Tuan-tuan dengar je, jangan risau. Buang nun ganti alif. Balik rumah buang nun ganti alif. Buang nun ganti alif. Jangan jadi pula buang alif ganti nun. Buang nun ganti alif. Buang nun ganti. Saya belajar begitulah.